Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah, malam ini kita dapat hadir meneruskan pengabdian kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam saat-saat akhir ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah, memberikan taufik, kekuatan kepada kita untuk kita meneruskan saki-baki Ramadan al-Mubarak pada tahun ini. Rasa saat nak habis dah Ramadan. Rugilah mereka-mereka yang membuang masa, yang tidak menggunakan masa akhir ini, talian hayat yang terakhir ini, untuk kita mencari bekal. Dan yang paling penting ialah untuk menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tengok masjid tuan-tuan masih ramai lagi. Setengah surau masjid kuih duk surut kuih banyak. InsyaAllah ramai malam ni istiqamah sampai habis Ramadan. Amin. Niat siap-siap. Dan lepas Ramadan pun istiqamah insyaAllah. Amin. Ada kesluh siapa. Lepas Ramadan ni nak mai tak mau mai? Ngaku siap-siap siapa tak mau mai lepas Ramadan ni. Sebab akan ramai yang akan tertewas. Adakah kita menjadi hamba Ramadan ataupun menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Kalau tuan-tuan rasa hamba Ramadan, mai Ramadan sudah, lepas ni jangan mai dah. Jadi kalau mengaku sebagai hamba Allah, lepas Ramadan pun istiqamah insya-Allah. Amin. Kena azam sungguh-sungguh. Kena tekad sungguh-sungguh, aku insya-Allah akan terus istiqamah untuk mai masjid, untuk mai dengar tazkirah kuliah. Dan alhamdulillah masjid ni kira istiqamah yang ramai. Semoga-moga hak yang istiqamah tu kita lah insya-Allah, tuan-tuan niatlah. Kalau hak tuan-tuan tahun lepas jadi hamba Ramadan, tahun ni insya-Allah buka, berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala takkan ubah diri tuan-tuan, ubah suatu kaum sehinggalah dia ubah diri dia sendiri. Malam ni saya nak habang tu ya. Habuan apa? Habuan bagi tuan-tuan rasa terdetik sikit dalam hati itu, rasa bagi terasa sikit bahawa kita semua ni hamba Allah yang mengharapkan la'allakum tattaqun, mengharapkan menjadi hamba yang bertakwa. Sebab itulah Ramadan, supaya kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya seriau sikit. Dia biasa ada khutbah tiap-tiap bulan minggu. Nak rasa macam nak khutbah juga. Macam nak cerakah. Saya masjid Taman Sejahtera. Lepas pagi naik atas ni, atas apa nama mimbar tu. Saya macam khutbah tu. Ni gagah je lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf saja cerita api lah. Yang paling penting ialah kita saat-saat akhir ini cari sebanyak mungkin maghfirah, keampunan daripada Allah, dan mencari apa? Pembebasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Dan juga yang saya sebutkan di sini,
Ramadan ni merupakan bulan jihad. Terutamanya jihad hawa nafsu. Jihad hawa nafsu. Saya nak tanya tuan-tuan, ngaji ni seronok tak seronok? Sengak. Ngaji ni seronok tak seronok? Tak seronok pergi balik. Sebenarnya mengaji ni, nuntut ilmu ni tak seronok pun. Bagi orang-orang yang dia tak melazimi dengan majlis ilmu, memang tak seronok. Sebab nak kena lawan hawa nafsu. Lawan hawa nafsu ni suka tak mengaji? Hawa nafsu tak suka. Dia suka apa? Lena. Hawa nafsu ni suka belajar tak? Dia tak suka belajar. Dia tak suka baca Quran. Dia tak suka berzikir. Dia suka lena. Dia suka hiburan. Dia suka main. Dia suka dengan menatang handphone tu. No? Jadi kita nak kena lawan hawa nafsu. Hak benda nafsu seronok, kita pun kena tak seronok. Hak nafsu tak seronok, kita kena bagi seronok. Ngaji kena bagi seronok. Kena sampai tahap dapat halawatul iman, kemanisan iman. Nak dapat macam mana? Kena melazimilah majlis ilmu. Lepas ni kena main. Sedekah seronok tak seronok? Tuan-tuan, duk bawah duit, bohlan tabung, seronok tak seronok? Tak seronok. Sebab apa? Nafsu tak suka. Nafsu suka apa? Shopping. Shopping kalau RM100 tak rasa apa, lepas lock. Saya 200, teman nak raya ni 200 sekali habis. Tapi kalau bohlan tabung tu RM2 tak rasa berat. Dia rasa banyak RM1 sudah bagi apa banyak-banyak. Kau usah duk beli kat dia apa? Kan? Tu jenis tu. Sebab apa? Benda hak nak kena lawan dengan hawa nafsu. Kita boleh membubuh sumbang infak fisabilillah, lawan hawa nafsu. Nak cuci hati kita, nak cuci harta kita. Dahlah harta kita tu pun macam-macam. Hak syubhah tak syubhah. Nak cuci macam mana? Dengan sedekah lah, dengan infak lah. Ni tinggal berapa hari ni? Infak berapa banyak dah yang kita infak fisabilillah. Yang kita infak untuk sekolah-sekolah, pondok-pondok, tafiz-tafiz ni. Alhamdulillah kawasan kita ni penuh dengan sekolah-sekolah agama. Takbir. Tuan-tuan patut bangga. Kerana apa? Kerana anak-anak inilah yang mendoakan kita semua. Kerana mereka lah asbab, mungkin kerana asbab Allah Ta'ala tangguh balanya kepada kita. Amin. Habis tu siapa lagi nak tolong? Wajib bagi setiap orang penduduk di Padang Serai sumbang paling kurang setahun RM1. Boleh tak boleh? Tak banyak RM1. Yang duk mengaji dengan saya tiap-tiap bulan, saya minta sebulan RM1, betul? Tak bagi berdosa. Hak tak biasa duk mengaji, saya minta sebulan RM1 ya. Bang Reno, RM1 ya sebulan. Boleh tak boleh? InsyaAllah lah. Belakang tabung saya ada tabung. Tuan-tuan pastikan bos RM1. No? Boleh. Kalau tak mampu, diskaun RM2 sudah. Kotlah kapal kedana, miskin belakang. Jadi saya buka juga tabung wakaf tuan-tuan untuk pembangunan Ma'had Ibnu Ammar, untuk SMITI, Sekolah Menengah Integrasi Islam Ibnu Ammar. Ini bukan sekolah saya ada amanah ya. Pengurusi dia Wabi Tuan Aisyah. Saya timbalan pengurusi. Ada pengawal dana kita Ustaz Muiz duduk belakang tuan-tuan, pakat sagi, pakat wakaf. Satu lot RM10. Silap. Satu lot RM20. Siapa yang nak wakaf satu lot RM20 insya-Allah. Tapi hak nak sumbang RM1 bohlan tabung. Tak ada siapa atas. Nah, dia ambuh dia tunjuk, jangan tunjuk orang. Kalau bos RM50 tunjuk. RM50 oi kupuh RM50. Tentulah lain kali. Macam ustaz dah buat viral mata. Oh, hari ni bagi sumbangan. Saya hari-hari bagi sumbangan orang, viral mata. Tu orang kata, tak ikhlas kalau otak Aku nak ajak orang untuk bagi sumbangan supaya orang infak. Bohlah tabung bajikan tu. Kami sumbang lah, patut orang lain sumbang pula. Bohlah muka saya. No, tu dah saya buka satu NGO. An-Nas ke. An-Nas tu nama saya lah. Nasrun. Pertolongan manusia yang paling suka tolong tak muka ni saya lah. Tak biasa ya long. Bangga sikit. Tak melawak. Malu kata imam. Sebab hidup kita ni bagi boleh manfaat untuk umat. Macam mana abang tu? Malam ni kalau boleh hak tu menjadilah.
Nah, habaq hidup kita ni jangan bagi biasa-biasa, bagi luar biasa. Hidup kita ni boleh bagi manfaat untuk orang ramai, untuk umat, untuk jemaah, untuk Islam. Hidup kita ni boleh untuk kita kalau boleh seperti mana Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an, selepas mati dia kata, kalau aku mati esok, ambillah tulang-tulang aku, juallah, infaklah fi sabilillah. Kita sanggup macam tu? Nak jual tulang-tulang hati, rimpa kita, paru-paru kita untuk infak fi sabilillah. Boleh tak kita seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seluruh hartanya untuk jihad fi sabilillah? Paling-paling kurang seperti Sayyidina Umar, separuh hartanya. Ataupun seperti Abdul Rahman bin Auf yang baru balik daripada Yaman, peniaga di Yaman, keuntungannya semua diinfakkan untuk fi sabilillah. Boleh tak seperti Sayyidina Uthman bin Affan, 300 ekor unta diinfakkan dalam peperangan Tabuk untuk berjihad dalam fi sabilillah. Persoalannya sepanjang Ramadan ni berapa banyak dah yang kita infak fi sabilillah? Berapa banyaklah yang kita sumbangkan tenaga kita untuk kita bantu agama Allah, untuk bantu orang miskin. Tuan-tuan, bila pengalaman kami merata kami turun ni, ramai anak orang miskin, ramai orang susah rupanya. Maka tanggungjawab kita lah penduduk-penduduk Padang Serai, Parlimen Padang Serai ini, untuk kita sebarkan dakwah, bantu agama Allah Ta'ala, bantu mereka yang memerlukan. Mana tahu esok kita susah, Allah Ta'ala hantar orang lain pula tolong kita. Jangan nak sombong jangan nak sombong atas muka bumi ni. Yang rasa kita semua harta hak dapat tu harta milik kita belakang. Ingat, sebahagiannya ada milik orang lain. Sebahagiannya milik fakir miskin, sebahagiannya milik sekolah-sekolah agama, tahfiz pondok dan sebagainya. Sebahagiannya untuk ibu dan ayah kita, dan sebahagiannya juga untuk masjid ini. Ingat, esok Allah Ta'ala akan tanya, adakah kita hanya sekadar suka dengan pemberian, dengan menerima, tetapi tidak suka untuk memberi? Tanya diri masing-masing, scan diri masing-masing, kita ni jenis mana? Kita jenis hak suka terima ke suka bagi, memberi? Kalau kita suka memberi, insya-Allah Allah Ta'ala akan menjual beli dengan kita dengan nilaian yang lebih besar daripada apa yang telah kita jual. Setuju? Ni kita sedang berjual beli dengan Allah Ta'ala dalam surah Saf, ayat yang selalu saya sebut. Berjual beli yang paling menguntungkan apa dia? Apa keuntungan paling besar? Bukannya syurga. Keuntungan paling besar dalam perniagaan ini, dalam pelaburan ini apa dia? Pembebasan daripada azabin alim, azab yang sangat pedih. Bahkan azab itu akan diulang azabin syadid, yang akan diulang. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu bisnes perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih, yang berulang-ulang, yang bertambah lagi sakit, lagi seksa. Apa dia keuntungannya? Pembebasan daripada api neraka, itu keuntungan paling besar. Bahkan kita di Ramadan pun keuntungan paling besar di akhir Ramadan apa dia? Wa akhiruhu itqun minan nar. Betul tak betul? Pengakhirannya ialah pembebasan daripada api neraka. Itu yang kita nak. Sebab kita dosa banyak. Ngaku tak? Ada semangat ni. Sebab bos stage ni. Macam berpidato. Betul punya. Bukannya mudah tuan-tuan nak dapat pelepasan daripada api neraka. Bukan sekadar tu'minuna billahi wa rasulih, bukan sekadar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka kena buat apa? Wa tujahiduna fi sabilillah. Kena jihad, tak boleh duduk saja maloro. Nak kena berjual beli. Ada mah, rantai belian, jual lah. Jual kat siapa? Jual untuk jihad fi sabilillah, infak fi sabilillah. Boleh tak boleh? Londeh apa yang ada? Sanggup tak sanggup? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan jalan Allah, dengan harta benda dan jiwa raga. Insya-Allah orang-orang yang yakin dengan ini pelaburan yang paling besar, dia akan infakkan harta yang untuk fi sabilillah. Dia yakin. Kerana
yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekahlah yang akan memayungi umat manusia di padang mahsyar kelak. Dengan sedekah ini akan jadi payung kita ketika mana kepanasan di padang mahsyar. Mau tak mau? Kalau mau kena sedekah banyak-banyak. Kena infak fi sabilillah. Berwakaflah sementara masih ada peluang. Terutamanya akhir-akhir Ramadan ini. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inilah sebaik-baik bagi kamu jika kamu benar-benar mengetahui. Jika tahu sungguh-sungguh. Maka jihad inilah yang kita nak. Maka orang yang berjihad fi sabilillah dijanjikan dengan syurga Allah. Orang yang mati syahid bahkan tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup kita ni kena ada semangat jihad. Semangat untuk berjuang fi sabilillah. Jangan takut. Kalau kita tak sanggup berkorban, bagaimana kita nak berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak dapat pelepasan? Kena syaratnya kena berjihad. Syaratnya kena berjuang. Berjuang yang paling penting ialah jalan yang Allah Taala redha, berjuang kerana Allah Taala. Sama ada perjuangan kita itu di mana posisi kita, yang penting kerana keikhlasan, pengorbanan dengan apa yang kita ada untuk memastikan kalimatul ulia, kalimah Allah Subhanahu wa taala ditegakkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, saya yakin Islam akan kembali menangi, insya-Allah akan kembali memerintah dunia. Yakin tak yakin? Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kemenangan Allah, berita gembira kepada orang mukmin. Pertolongan Allah dah dekat, qarib, dekat sangat-sangat. InsyaAllah tuan-tuan, jalan dah makin hampir. Pintu-pintu kejayaan hampir tiba. Dan orang mukmin, orang Islam sukakan dan mereka menantikan berita gembira. Seperti mana kemenangan yang besar di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ketika Fathul Makkah, membuka kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Telah datanglah kemenangan dalam peperangan pembukaan kota Mekah. InsyaAllah kita akan menantikan kemenangan bila mana kemenangan yang berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga zaman Salahuddin Al-Ayyubi yang boleh membebaskan kota Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa daripada penjajahan Yahudi dan Nasara. Tuan-tuan, minta Allah sekalian, insya-Allah dengan saya mengharapkan kita semua boleh membangkitkan rasa semangat untuk berjihad dengan apa sahaja yang kita ada bagi memastikan kita selamat daripada siksaan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf salah dan silap terkasar bahasa. Saya mohon sungguh-sungguh tuan-tuan, kami nak menyiapkan Mahat Ibnu Ammar 2.10 juta. 2.10 juta kami dah selesai bayar 170,000. Masih berbaki 1,800,000 lebih. Dan juga di Padang Serai kita buka Smiti Ibnu Khaldun, insya-Allah di Sungai Limau juga kita memerlukan dana yang sangat besar tuan-tuan. Maka ini jihad kita sekarang ini, iaitu apa? Bangunkan sekolah-sekolah agama, lahirkan pejuang-pejuang Islam, lahirkan orang yang menghafaz Al-Quran, lahirkan orang yang memahami isi kandungan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laburkan harta benda kita untuk memastikan Islam akan tersebar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Terima kasih tuan-tuan. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.